Abril 2023. Saint Petersburg, Rusia. Perhatikan betul-betul adegan ini kerana apa yang akan berlaku selepas ini sangat mengejutkan. Wanita yang Anda lihat di situ berjalan di atas kaki 5 dengan satu bungkusan di tangan ialah Daria Trepova. Dia kelihatan berjalan ke satu arah. Dan kemudian dia berpatah balik. Kemudian dia menuju ke pintu sebuah kafe. Di dalam terdapat beberapa orang berkumpul dan di antara mereka ada Vladlen Tatarsky. Vladlen ialah sekutu Kremlin dengan jutaan pengikut di internet. Dia dianggap sebagai orang yang tidak boleh diganggu-gugat. Dia berada di sana dengan mikrofon di tangan, bercakap kepada orang ramai itu apabila Daria menghampiri dan meninggalkan satu bungkusan untuknya. Ia adalah satu hadiah. Daria cuba untuk pergi, tetapi Vladlen meminta dia untuk tinggal. Wanita itu kemudian duduk lebih ke hadapan, dekat dengannya. Apabila membuka bungkusan itu, Vladlen terkejut. Sebuah patung kecil berwarna emas dengan wajahnya sendiri. Dia terdiam sambil memandang hadiah itu dengan penuh perhatian. Tetapi apa yang Tatarsky tidak tahu ialah patung kecil yang baru diterimanya itu sebenarnya kosong di dalam. Beberapa saat kemudian, satu dentuman kuat menggoncangkan segalanya, dan lampu-lampu pun terpadam. Letupan itu membunuh Tatarsky serta-merta di hadapan penonton. Dia adalah sasaran dalam satu operasi yang dirancang dari seberang sempadan. Satu demi satu, perkhidmatan rahasia Ukraine merancang rancangan ini dan melaksanakannya dengan cemerlang. Inilah perkhidmatan rahasia yang sama 9 tahun sebelum ini telah diceroboh, dirompak dan dihina oleh Rusia tanpa mampu bertindak balas. Tetapi inilah perkara yang hampir tiada siapa sedar. Pada ketika itu, permainan perisikan yang telah dikuasai oleh Rusia selama 70 tahun baru sahaja berubah arah. Dan hari ini 3 tahun kemudian, Kremlin pula yang tidak tahu siapa orang dalamnya. Dalam video ini, Anda akan lihat bagaimana perkara ini berlaku. Dan kenapa Rusia masih belum menemui jawapan untuk perkara ini. Untuk memahami sebesar mana perubahan ini, Anda perlu lihat titik permulaannya. Kerana pada tahun 2014, perisikan Ukraine bukan sahaja lemah. Ia telah dikuasai dari dalam. April 2014. Rusia baru sahaja menganeksasi Crimea dan timur Ukraine sedang bergolak. Di Bandar Luhansk, sekumpulan orang mara ke arah bangunan Perkhidmatan Keselamatan Ukraine, SBU, dan apa yang berlaku di dalamnya sukar untuk dijelaskan sebagai sekadar ketidakcekapan. Ejen-ejen termasuk lelaki dari unit elit Alpha diarahkan untuk menyerahkan walaupun pistol mereka. Gudang senjata itu dilindungi oleh periuk api palsu. Sebuah garison yang mempunyai 12.000 askar berdekatan tidak menghantar satu pun bala bantuan. Dan tahanan yang ditangkap malam sebelumnya dibebaskan terus ke dalam orang ramai di mana mereka membantu memimpin serangan itu. Apabila semuanya berakhir, seluruh gudang senjata telah hilang. Rifau, Bongtengen, bahan letupan. Cukup untuk mempersenjatai pemberontakan yang akan membakar Donbas. Penganalisis Poland yang pakar dalam agensi perisikan Rusia, Marek Świerczak, telah mengkaji hari itu dan sampai kepada satu kesimpulan yang tidak selesa. Bangunan itu tidak jatuh, ia telah dibuka dari dalam. Dan ramai yang percaya bahawa ada semacam pengkhianatan di situ. Tapi, walaupun bagi mereka yang tidak percaya pada perkara itu, satu perkara pasti. Lelaki yang mengambil alih kepimpinan SBU pada tahun itu sendiri telah mengesahkan perkara yang penting. Valentin Nalivaychenko menceritakan apa yang ditemuinya ketika dia tiba. Sebuah agensi yang ditinggalkan. Ketua-ketua sebelum ini telah melarikan diri ke Rusia atau ke Crimea. Dan mereka telah membawa atau memusnahkan semuanya. Tiada satu pun fail yang tinggal. Tiada satu pun senjata yang tinggal. Dan yang paling teruk, menurut beliau, agensi itu penuh dengan perisik Rusia yang menyusup masuk. Ejen-ejen FSB, Perkhidmatan Keselamatan Rusia, pewaris langsung KGB. Jadi itulah pilihan Ukraine pada ketika itu.
menerima bahawa perkhidmatan rahsia mereka akan sentiasa menjadi halaman belakang Rusia, atau merobohkan semuanya dan membina semula dari awal. Dan Kiev memilih yang kedua. Dan di sinilah CIA mula terlibat. Cuma CIA bukannya datang untuk beri hadiah. Orang Amerika berasa curiga. Dan memang ada sebabnya. Mereka tahu bahawa perisikan Ukraine dipenuhi dengan aset Rusia. Apa-apa rahsia yang dikongsi dengan Kiev boleh berada di atas meja di Moskow dalam beberapa hari sahaja. Dan seorang lelaki bernama Valery Kondratyuk yang memutuskan untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara yang paling berani sekali. Dia menyerahkan kepada orang Amerika setumpuk dokumen tentera Rusia yang sangat rahsia sebagai hadiah tanpa meminta apa-apa balasan. Pesanannya jelas. Ukraine mempunyai akses yang sangat berharga dan disiplin untuk melindungi rahsia. Menurut siasatan Washington Post dan New York Times, begitulah pada tahun 2015, CIA membantu menubuhkan satu unit baru dalam SBU, Direktorat Kelima. Kontra Perisikan dan Operasi Khas di bawah satu bumbung. Misi mereka? Membina rangkaian ejen di dalam wilayah yang diduduki dan mula memburu. Tetapi kemudian datang soalan yang mengubah segalanya. Kenapa CIA akan melabur begitu banyak dalam sebuah perkhidmatan yang gagal? Apa yang Ukraine ada yang CIA sendiri tidak ada? Jawapannya ialah senjata yang Ukraine berikan secara percuma. Jutaan rakyat Ukraine bertutur dalam bahasa Rusia sebagai bahasa ibunda. Mereka mempunyai keluarga di kedua-dua belah sempadan. Mereka membesar dalam budaya Rusia. Mereka memahami cara berfikir, kod-kodnya, ketakutannya. Ukraine memahami Rusia dengan cara yang tiada perkhidmatan Barat akan pernah faham. Berabad-abad paksaan kini menjadi kelebihan operasi. Dan ini bermakna satu perkara penting. Ukraine bukanlah amal kebajikan Amerika. Ia adalah satu pertukaran. Rakyat Ukraine menghasilkan begitu banyak maklumat tentang orang Rusia sehingga menurut laporan, stesen CIA di Kiev tidak dapat memproses semuanya. Bahan dari Ukraine telah membantu membuktikan penglibatan Rusia dalam penembakan jatuh pesawat Malaysia Airlines di timur Ukraine. Dan menjejaki ejen-ejen di sebalik campur tangan dalam pilihan raya Amerika pada tahun 2016. Pada malam sebelum pencerobohan berskala besar, sudah ada kira-kira 12 pangkalan rahasia di sempadan dengan Rusia yang dibina dengan sokongan CIA. Dan daripada kerjasama itu, lahirlah generasi baru pegawai, orang yang lahir di Ukraine merdeka, tanpa sebarang akar Soviet. Yang paling penting antara mereka ialah Kirilo Budanov, yang berkhidmat dalam unit elit yang bekerja bersama CIA. Dan kini beliau mengetuai HUR, Perisikan Tentera Ukraine. Dan ada satu perkara menarik dalam sistem ini. SBU dan HUR bersaing antara satu sama lain. Secara terbuka, dua perkhidmatan saingan bertelagah untuk mendapatkan hasil. Dan persaingan itu akan segera muncul dengan jelas di Laut Hitam. Kerana apabila Rusia menyerang pada tahun 2022, Ukraine hampir tidak mempunyai tentera laut. Ukraine telah kehilangan armadanya di Crimea pada tahun 2014 dan menenggelamkan kapal perdagangannya sendiri supaya tidak jatuh ke tangan Rusia. Di atas kertas, Laut Hitam adalah tasik milik Rusia. Kemudian, pada bulan April 2022, kapal penjelajah Moskva, permata armada Laut Hitam Rusia, terbakar dan tenggelam. Dihentam oleh dua peluru berpandu Neptune buatan Ukraine sendiri selepas risikan Amerika membantu menentukan kedudukan kapal tersebut. Ia merupakan kapal perdana Rusia pertama yang hilang dalam pertempuran sejak tahun 1905. Dan penenggelaman itu memaksa armada untuk berundur. Namun itu mencipta satu masalah baru. Lagipun, bagaimana untuk mencapai kapal-kapal yang bersembunyi? Dan jawapan dari Ukraine telah mengubah peperangan laut selama-lamanya. Mereka mula menggunakan drone maritim yang digeruni.
SBU mencipta Sea Baby yang pada mulanya dipasang menggunakan bahagian jet ski dan elektronik yang mudah didapati di pasaran. Hur yang bersaing mencipta Magura. Bot kecil, rendah, laju, hampir tidak kelihatan di radar. Dan dipenuhi dengan bahan letupan. Dan apa yang mesin-mesin ini lakukan? Anak kapal Rusia sendiri menceritakannya dengan lebih baik daripada saya. Mereka sedang mengenai sesuatu berhampiran kita. Terdapat satu rakaman yang dibuat dari dalam kapal peronda Sergei Kotov. Pada awal pagi ketika drone-drone itu tiba, Anda boleh dengar klasi-klasi menjerit dalam gelap. Di sana ada drone. Menembak dengan mesingan ke arah bayang-bayang di atas air. Salah seorang daripada mereka menjerit bahawa ada drone kedua. Drone lain. Dan seorang lagi menjerit bahawa mereka perlu keluar dari situ. Tak sempat untuk bertindak balas. Kamera milik Magura sendiri menunjukkan sisi lain dari adegan yang sama. 5 drone meluncur di atas air. Sasaran dikunci, impak demi impak. Sehingga kapal itu tenggelam. Sebuah kapal bernilai $65 juta. Dimusnahkan oleh drone yang hanya berharga sebahagian kecil daripada itu. Dan Kotov tidak bersendirian. Beberapa minggu sebelum itu, drone yang sama telah menenggelamkan sebuah korvet peluru berpandu dan sebuah kapal pendaratan. Menurut anggaran Barat, pada awal 2024, Ukraine sudah pun menenggelamkan atau melumpuhkan sepertiga daripada armada Rusia di Laut Hitam dan menolak selebihnya jauh dari Crimea, bersembunyi di pelabuhan Novorossiysk, sebuah negara tanpa tentera laut, mengusir seluruh armada. Dan jika Anda suka melihat ke mana kisah ini akan pergi, langganilah saluran ini. Ya, kerana ini baru permulaan. Drone-drone terus berkembang. Pada peralihan tahun 2024 ke 2025, sebuah drone Magura melakukan sesuatu yang tidak pernah berlaku dalam sejarah. Bersenjatakan peluru berpandu udara ke udara, dia mengunci sasaran pada sebuah helikopter Rusia Mi-8 berhampiran Crimea dan menembaknya jatuh. Ya, sebuah drone tentera laut baru sahaja menembak jatuh sebuah helikopter. Kemudian, dengan peluru berpandu Sidewinder buatan Amerika, keluarga drone yang sama mula menembak jatuh pesawat pejuang Su-30. Dan salah satu daripada insiden tembak jatuh itu telah dirakam oleh kamera bidikan drone itu sendiri. Pesawat pejuang itu terkunci dalam retikel bidikan. Tembakan itu, cahaya terang itu. Mesej kepada Kremlin itu jelas. Bukan laut, bukan langit di atas laut. Lagi selamat. Tapi di situ timbul persoalan. Kalau mereka buat begitu di laut, apa yang mereka lakukan di dalam Rusia sendiri? Dan sekarang kita kembali kepada patung emas itu. Serangan terhadap Tatarsky bukanlah yang pertama. Pada Ogos 2022, sebuah kereta yang dipasang bom berhampiran Moskow telah membunuh Daria Dugina, anak perempuan kepada salah seorang ideolog nasionalis paling berpengaruh di Rusia. Perisikan Amerika menilai bahawa elemen dalam kerajaan Ukraine berada di sebalik kejadian itu. Ukraini menafikan. Selepas itu, Tatarsky pula di kafe yang anda lihat pada permulaan video tadi. Dan setahun kemudian, Ketua SBU sendiri dalam satu temu bual di televisyen memperincikan keseluruhan rancangan itu. Operasi itu dirancang oleh perisikan Ukraine dan ejen-ejen telah memperdayakan penghantar Rusia yang tidak tahu apa yang dibawanya dalam patung kecil itu. Sekarang fikirkan apa maksudnya. Rakyat Rusia digunakan di dalam Rusia sendiri untuk menentang kerajaan Rusia sendiri. Dan lebih teruk lagi, FSB langsung tidak tahu apa-apa. Kemudian, sasaran-sasaran mula beralih kepada pegawai berpangkat lebih tinggi. Pada Disember 2024, Lieutenant Jeneral Igor Kirillov, Ketua Pasukan Pertahanan Kimia Tentera Rusia, keluar dari bangunan tempat tinggalnya di Moskow. Beberapa minit perjalanan dengan kereta dari Kremlin, sebuah kamera tersembunyi memantau pintu masuk. Sebuah skuter elektrik diparkir di situ, dimuatkan dengan bahan letupan bersamaan 300 gram TNT.
Letupan itu membunuh Kirillov dan pembantunya serta-merta. Sehari sebelum itu, pendakwa Ukraine telah mendakwa Kirillov kerana menggunakan senjata kimia yang dilarang. Sumber dari SBU mengesahkan operasi itu ialah operasi mereka. April 2025. Sebuah kamera keselamatan di Balashika di pinggir Moskow Merakamkan suasana tempat letak kereta yang tenang sehingga sebuah kereta meletup menjadi bebola api. Letnan Jeneral Yaroslav Moskalik, Timbalan Ketua Direktorat Operasi Staf Rusia, meninggal dunia. Desember 2025, satu lagi bom, kali ini di bawah sebuah kereta di selatan Moskow. Letnan Jeneral Vanil Sarfarov, Ketua Latihan Operasi Seluruh Tentera Rusia, lelaki yang melatih tentera untuk perang, telah meninggal dunia. Dan 2 hari kemudian, di jalan yang sama, satu lagi bom membunuh 2 anggota polis yang sedang menyiasat kes itu. Jun 2026. Balashika sekali lagi. Kurang dari 1 kilometer dari tempat Moskalik meninggal. Seorang saksi merakam dari tingkap saat kereta Kolonel Damir Davidov yang bertanggung jawab atas bekalan amunisi untuk peluru berpandu dan artileri untuk tentera Rusia meletup dengan beliau di dalamnya. 4 pegawai kanan terbunuh satu demi satu di kawasan paling diawasi di Rusia. Dan selepas Davidov, pihak berkuasa Moskow telah mengarahkan pemeriksaan bawah kereta secara besar-besaran di seluruh ibu kota. Cuba fikirkan tentang ini. Golongan elit tentera Rusia terpaksa memeriksa bawah kereta mereka sendiri setiap pagi sebelum pergi bekerja. Itulah tahap mimpi ngeri yang Ukraine berjaya tanam dalam fikiran rakyat Rusia. Sekarang adalah tidak jujur untuk mengatakan bahawa Rusia hanya menerima padah. FSB membalas. Dan mereka benar-benar membalas. Pada Julai 2025, agen Rusia membunuh Kolonel Ivan Voronich, veteran operasi khas SBU di tengah-tengah Kiev pada waktu siang. Ia merupakan satu tamparan hebat. Namun, apa yang berlaku selepas itu menunjukkan perbezaan antara kedua-dua perkhidmatan pada hari ini. Dalam beberapa hari sahaja, SBU berjaya mengesan 2 agen yang bertanggung jawab dan menghapuskan mereka. Serangan Rusia itu hanya bertahan selama 3 hari. Dan awak tahu apa yang FSB lakukan di sebalik pintu tertutup? Mereka memburu rakyat Rusia sendiri. Selepas kegagalan pencerobohan itu, Putin telah menyingkirkan kira-kira 150 pegawai FSB menurut akhbar British The Times. Dan general yang mengetuai perkhidmatan yang bertanggungjawab ke atas Ukraine akhirnya dipenjarakan di penjara Lefortovo. Dan mulai 2024, menurut sumber yang ditemu bual oleh Moscow Times, FSB telah melancarkan pemburuan di dalam tentera Rusia sendiri. General-general berpangkat tinggi ditangkap satu demi satu dengan berpuluh-puluh lagi menjadi sasaran. Dan fikirkan, apa maksudnya aparat keselamatan dalaman terbesar di dunia? Dengan ratusan ribu agen membuang tenaga, menumpukan perhatian pada hal dalaman, mencari pengkhianat, sementara orang Ukraine terus bergerak di luar sana. Dan gangguan inilah yang membantu menjelaskan apa yang berlaku seterusnya, kan? Hari di mana Ukraine menunjukkan bahawa tiada sasaran yang terlalu jauh. Pertama Jun 2025. Operasi Jaring Labah-Labah. Selama 18 bulan, agen-agen Ukraine telah menyeludup drone ke dalam Rusia. Drone-drone itu disembunyikan di dalam pondok kayu yang dipasang di atas lori. Kelihatan seperti rumah pasang siap biasa. Pada hari itu, bumbung pondok-pondok itu meluncur. Dan kawanan drone terbang keluar menuju pangkalan udara Rusia. Salah satunya terletak di Siberia, lebih dari 4.000 km dari Ukraina. Image-image yang bocor menunjukkan drone-drone itu menjunam ke arah pengebom strategik. Tu-95 yang sedang diparkir. Dan bola-bola api naik ke udara satu demi satu. SBU menyatakan 41 pesawat telah terkena dan kerugian mencecah $7 bilion.
Syarikat analisis Janes menggunakan imej satelit menganggarkan kira-kira 12 musnah dan beberapa lagi rosak. Tetapi jumlah sebenar hampir tidak penting. Kerana Rusia tidak lagi menghasilkan pengebom-pengebom ini. Setiap satu yang hilang, hilang selama-lamanya. Dan kemudian mesin itu membuat langkah paling kejam. Ia berhenti menyasarkan hanya kapal dan jeneral. Dan ia menyasar ekonomi. Menurut New York Times, pegawai CIA membantu memperhalusi kempen Ukraine terhadap sektor tenaga Rusia. Sehingga seorang pakar Amerika dapat mengenal pasti satu bahagian khusus di kilang penapisan itu. Kemusnahan bahagian itu akan menyebabkan fasiliti tersebut terhenti selama berminggu-minggu. Ini bukan pengeboman secara rawa, ini adalah pembedahan ekonomi. Sehingga Oktober 2025, 21 daripada 38 loji penapisan utama di Rusia telah pun diserang, menurut kajian BBC. Hanya pada bulan Jun 2026, 11 loji penapisan telah diserang dalam 1 bulan sahaja. Termasuk satu yang membekalkan hampir separuh daripada petrol Moskow. Dan di laut, drone Sea Baby mula memburu armada bayangan. Kapal tangki minyak yang sudah tua yang digunakan oleh Rusia untuk mengelak sekatan dan memastikan wang untuk perang terus masuk. Terdapat satu gambar yang dikeluarkan sendiri oleh SBU menunjukkan sebuah Sea Baby merentasi laut pada waktu subuh. Sehinggalah ia mengenai tepat pada badan salah satu kapal tangki minyak itu. Dan pada bulan Julai 2026, pasukan drone Ukraina mengumumkan telah mengenai 48 kapal Rusia dalam hanya 5 hari. Seems that the Kremlin would prefer to hide. Hasil daripada semua ini ada di jalan di hadapan mana-mana kamera. Salah satu pengeluar minyak terbesar di dunia mengagihkan petrol secara catuan. Barisan panjang selama berjam-jam di stesen minyak termasuk di Moskow, pam kehabisan minyak. Catuan di lebih separuh wilayah Rusia. Di Crimea yang diduduki, hadnya sampai 20 liter setiap kereta. Presiden Finland menganggarkan bahawa keupayaan Rusia untuk menghasilkan dan mengekspor minyak telah menurun sebanyak 40%. Perang yang Kremlin berikrar perang itu akan berlaku jauh di tanah orang lain telah masuk ke dalam tangki minyak setiap rakyat Rusia. Dan jika anda mahukan bukti muktamad bahawa pakatan antara CIA dan Ukraine ini akan terus kekal. Ia muncul dari tempat yang tiada siapa sangka, dari Washington. Ingat tak pada akhir Februari 2025, bila Trump dan Zelensky terlibat dalam pertelingkahan terbuka di pejabat Oval? Kau sedang mempermainkan nyawa berjuta-juta orang. Kau sedang mempermainkan Perang Dunia Ketiga. Dan apa yang kau lakukan sangat tidak menghormati negara ini. Beberapa hari kemudian, Amerika Syarikat menggantung perkongsian risikan dengan Kiev. Nampaknya itu adalah penghujung kerjasama, tetapi ia hanya bertahan selama seminggu sahaja. Pada 11 Mac, semuanya kembali seperti biasa. Kerana realitinya hanya satu. CIA memerlukan mata-mata Ukraine di dalam Rusia sama seperti Ukraine memerlukan sokongan Amerika. Sekarang ikut saya kembali ke kafe di Saint Petersburg itu. Apabila patung kecil itu meletup, Rusia menganggap kes itu sebagai satu insiden terpencil. 3 tahun kemudian, gambaran penuh mula kelihatan. Jeneral-jeneral mati dalam perjalanan ke tempat kerja, pengebom terbakar di Siberia, separuh negara terpaksa mencatu petrol dan FSB begitu tertekan sehingga mula menangkap jeneral-jeneral mereka sendiri. Mitos tentang perisikan Rusia yang bertahan 70 tahun. Idea bahawa Rusia melihat segala-galanya dan mampu mencapai sesiapa sahaja telah dihancurkan oleh negara yang paling dipandang rendah olehnya. Dengan menggunakan bahasa, budaya dan keakraban yang telah Rusia sendiri paksa ke atas Ukraine selama berabad-abad. Hakikatnya, orang yang paling mengenali Anda adalah orang yang paling boleh melukakan Anda. Dan kisah ini belum berakhir. Rangkaian itu masih ada di dalam. Loji penapisan terus terbakar minggu demi minggu.
Dan setiap nama baru yang meletup di Moskow adalah satu bab yang akan kami liputi di saluran ini. Jadi langganlah untuk mengikuti yang seterusnya. Sekarang saya ingin tahu pendapat Anda. Dari semua yang Anda lihat di sini, apa yang paling mengejutkan Anda? Tulis di bawah di ruangan komen. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi di video seterusnya.